Assalamualaikum to all, respected our ISDAF founder and also Emeritus Professor Dr. Muhammad Shukri Saleh, our Director of ISDAF, Associate Professor Dr. Shahir Akram Hassan, Deputy Director Dr. Azrin Ibrahim, all of ISDAF lecturers, ISDAF students, ISDAF staffs, and also to those who have joined us in this afternoon with our Tuesday study session. And as always, we have our ISDAF Tuesday study session every Tuesday, but once a month, termasuklah hari ini, we will hear from our founder dan programnya, insyaAllah, Tarbiyah Pengasas ISDAF. Kita adakan setiap bulan, the first Tuesday of every month, insyaAllah. Okay, bulan lepas, for our founders Tarbiyah for last month, kita dah mendengar tentang kupasan Prof tentang bagaimana ataupun gelagat-gelagat pelajar yang mungkin memberi kesan yang mendalam kepada pengajar ataupun kepada kita sebagai guru, dan apakah strategi menghadapi gelagat-gelagat tersebut. Untuk hari ini, Tarbiyah Pengasas pada hari ini, ingin dikhususkan pertanyaan kepada satu lagi tugas ahli akademik selain menyelia pelajar, iaitu dalam soal penerbitan pula. Okey, baik Prof. Soalannya, izinkan saya bertanya, selain menggalakkan warga ISDAF untuk menerbitkan karya buku dan artikel jurnal, mengapakah Prof menggalakkan juga warga ISDAF untuk menerbitkan karya-karya popular di media massa? Kalau dilihat dalam konteks KPI, bukankah nilai markah artikel popular ini dia sedikit berkurangan ataupun sedikit kurang berbanding nilai markah buku ataupun artikel-artikel jurnal? Silakan Prof untuk soalan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih Dr. Sukainah yang dikasihi pengarah ISDAF Profesor Madya Dr. Shahir Akram Hassan, timbalan pengarah ISDAF Dr. Azrin Ibrahim, Dr. Sukainah, Dr. Azrin, para pensyarah semua, dan juga para warga ISDAF dan teman-teman ISDAF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berbincang lagi pada hari ini. Hari ini nampaknya soalan berkisar kepada artikel popular, ya. Kenapa kita galakkan warga ISDAF menulis artikel popular? Padahal artikel popular itu markahnya tak tinggi kalau nak kira dalam KPI berbanding dengan tulis buku ke, tulis artikel jurnal ke dan sebagainya itu. Ya, memanglah markah artikel popular itu sedikit nilainya kalau berbanding dengan markah buku, artikel jurnal dan sebagainya itu. Dan tapi saya galakkan juga kerana paling tidak ada 6 sebab. Ada 6 alasan. Yang pertama ialah untuk mengistiqamahkan senaman mental dan spiritual kita. Yang kedua ialah untuk mengenengahkan apa yang difikirkan, terutamanya dia idea-idea baru itu secara mudah. Yang ketiga ialah untuk membina public opinion. Ini agak besar yang sebenarnya. Dan yang keempat ialah untuk melahirkan apa yang boleh kita panggil sebagai people's intellectual ataupun sarjana, cendekiawan, ilmuwan rakyat. Dan yang kelima ialah untuk ketengahkan ISDAF ini ke tengah masyarakat. Dan akhir sekali ialah untuk menonjolkan personality, pengkhususan dan pemikiran setiap warga ISDAF itu secara peribadi. Jadi itu 6 sebab alasan. Jadi dia tidak berkisar kepada markas semata-mata, tetapi ada matlamat dan tujuan yang lebih besar daripada itu.
Baik, sekarang mari kita huraikan satu persatu 6 perkara ini. Yang pertamanya tadi saya telah sebutkan, kita nak kena tulis artikel popular sebab kita nak istiqamahnya secara konsisten senaman mental dan spiritual kita. Ya, mental and spiritual exercise. Bukan mental exercise saja, tetapi juga spiritual exercise kita. Ya, sebab apa? Sebab setiap orang sarjana itu, dia tidak boleh malas berfikir. Siapa yang malas berfikir, maka dia tidak layak untuk menjadi seorang sarjana. Sebab setiap sarjana kena sentiasa ada isu, ada perkara yang difikirkan setiap masa. Setiap masa, dari satu isu kepada satu isu, terutamanya dalam bidang kepakaran masing-masing. Dan inilah merupakan senaman mental dan spiritual yang menyihatkan. Ya. Kalau seorang sarjana, dia hanya buat kerja-kerja asas dia saja, sediakan lecture saja, kemudian menyelia, kemudian buat pentadbiran saja, tapi tidak berfikir tentang perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam bidang dia khususnya, dan juga perkembangan yang berlaku di sekitar, ya, sama ada dalam konteks ekonomi, politik, suasana negara dan sebagainya itu, maka orang ni kalau dia malas berfikir, maka dia tidak mungkin akan menjadi seorang sarjana yang kita harap-harapkan, yang negara harap-harapkan itu, ya. Jadi kita kena sentiasa berfikir, kena sentiasa bila ada satu isu yang timbul, sama ada itu isu timbul di peringkat masyarakat, di peringkat negara ataupun di peringkat global sejagat. Jadi kita kena take up the issues dan kena fikirkan apa implikasi-implikasinya, dan daripada situ nanti kita mungkin ada buat pembacaan, dan selepas itu mungkin boleh membina satu pemikiran yang boleh kita tulis dalam bentuk yang sangat mudah, dalam bentuk yang mudah, ya. Dan ini sebenarnya apabila kita melakukan perkara ini sebenarnya sarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita reka-reka, ya. Sebab kalau kita tengok sebuah hadis riwayat Tirmizi yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, Abu Hurairah dia cerita ada satu ketika ni seorang lelaki dalam kalangan orang Ansar ini datang jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia mengadu, dia kata, "Ya Rasulullah, dia kata sesungguhnya mendengar perkataanmu dan aku sangat kagum dan heran dengan keindahannya." Kata kawan ni kan. Tapi aku tak dapat menghafalnya. Dia ada kelemahan dalam hafalan. Jadi dia tak ingat. Dan maka dia tanya Rasulullah SAW, apa yang patut aku lakukan? Jadi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, Rasulullah kata, hendaklah engkau menggunakan tangan kananmu. Menggunakan tangan kananmu. Kenapa? Sebab sambil itu, baginda Rasulullah SAW mengisyaratkan supaya orang itu menulis apa yang didengarkan. Jadi masa setakat berfikir, setakat mendengar, tapi tidak menulis, kita bimbang takut dia terlupa, kita terlupa. Jadi adalah lebih mudah kalau timbul satu isu, satu perkara yang kita fikirkan, maka lebih mudah kita menulis. Ini saya ingat ada beberapa perkara, ya, ada pengalaman yang terbaru lah kalau boleh saya ceritakan, ya. Saya terfikir melihat bagaimana banyak pusat-pusat pengurusan zakat yang sangat seronok dengan SDG sehingga bersedia untuk menggunakan duit zakat untuk memenuhi, untuk mencapai SDGs punya matlamat itu. SDGs punya matlamat. Jadi bila saya fikir balik, betul ke tidak ni? Boleh tak kita gunakan duit zakat untuk memenuhi satu matlamat yang dicipta oleh orang-orang barat, yang didominasi pemikirannya oleh orang barat? Jadi dia mengganggu fikiran, dan bila saya berfikir gitu, maka saya ajaklah Dr. Wan dengan Dr. Syariza sekali berfikir. Kami berbincang-bincang, kita tambah dengan mengatakan bahawa zakat dengan SDG itu, ya, adalah merupakan cinta yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi situ kami ambil dua tindakan. Yang pertama, saya berpakat dengan Dr. Wan dan Dr. Syariza untuk apa, ya? Untuk menulis satu artikel yang serius
Tapi nak tulis satu artikel yang serius itu bukan senang ya. Kita kena buat pendidikan dan sebagainya itu. Jadi saya menulis artikel popular yang mudah, yang merangkakan pemikiran itu yang mudah itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dah publish dalam Surat Khabar dan Sinar Harian berkenaan dengan perkara yang sedemikian. Begitu juga pengalaman saya dengan Dr. Azrin Hamiza, dengan Dr. Murni. Ya, kami kebetulan diminta untuk terlibat dalam jawatan kuasa menganjurkan satu konferens berkenaan dengan wakaf. Jadi dalam kita bincang-bincang tentang wakaf itu timbul satu idea, satu perkara. Oh, rupanya wakaf kita sekarang ini dah merentas sempadan. Artinya wakaf ini walaupun di bawah kawalan, di bawah bidang kuasa Majlis Ulama Islam negeri-negeri, tetapi sekarang ini agak sukar bagi mereka untuk kontrol sebab wakaf ini dengan menggunakan fintech, dengan menggunakan teknologi moden, boleh saja dipungut secara crowdfunding daripada seluruh dunia, bukan saja daripada Malaysia saja. Jadi timbul satu istilah yang kami fikir-fikir iaitu borderless wakaf. Borderless wakaf. Jadi timbul tentang borderless wakaf itu dan timbul pemikiran bagaimana Majlis Ulama Islam nak kontrol borderless wakaf itu. Dan juga bagaimana Majlis Ulama Islam nak handle perkembangan yang sangat rapid, yang sangat besar dalam wakaf itu ya. Jadi dia itu dan akhirnya alhamdulillah kita sit down, kita berbincang untuk menulis satu artikel serius, artikel jurnal, tapi pada masa yang sama tu untuk merangka idea itu, maka saya menulis satu artikel popular dan alhamdulillah juga dia telah publishkan dalam Sinar Harian. Jadi artikel popular itu menjadi rangka kepada pengkajian yang lebih detail untuk kita menulis artikel jurnal. Kalau tak kita terlupa dari isu. Dan begitulah isu ini tiba-tiba dalam bidang kita dari satu isu ke satu isu, dari satu isu ke satu isu ya. Sekarang ini misalnya ada isu nak menoktahkan kemiskinan tegar. Dan ada dipersoalkan sekarang ini benda itu dah setahun, 2023 dah lepas. Jadi setakat mana penyampaian kerajaan dalam mencapai cita-cita tersebut? Adalah ahli parlimen pembangkang tanya kerajaan. Jadi kita pun mungkin juga boleh berfikirlah boleh ataupun tidak kita menoktahkan kemiskinan tegar. Kalau kita sentiasa berfikir itu, maka itulah comeback dengan satu pemikiran yang lama dah kita fikirkan, iaitu kemiskinan itu sebenarnya bukan untuk dibasmi, tapi kena uruskan. Sebab dalam sejarah hidup manusia tak pernah pun ada ya cerita yang mengatakan pada ketika itu tak ada orang miskin. Sentiasa ada. Daripada awal kehidupan manusia sampailah sekarang tak pernah dinoktahkan. Jadi itulah kita keluarkan, kita indikan satu istilah pengurusan kemiskinan, bukan pembasmian kemiskinan. Jadi sekarang saya tengah fikir-fikir ni. Ya, walaupun kawan-kawan kita seperti Dr. Syakir telah memperkembangkan idea ini daripada Kerajaan Negeri Kedah dan juga dalam perbincangan-perbincangan yang lain. Jadi saya cuba nak tulislah, fikir-fikir bagaimana nak rangka satu artikel popular untuk mengetengahkan. Setakat ini kita ketengahkan secara private saja kan, tidak ke tengah masyarakat. Bagaimana nak ketengahkan perkara ini? Jadi kita akan tolong doakan satu hari nanti mungkin ada artikel popular yang keluar dengan begitu rupa. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi apabila kita sentiasa berfikir dengan isu-isu yang ada kena mengena dengan kita, terutamanya yang dalam bidang pengkhususan kita, maka sendirinya ada idea kita. Dan idea kita boleh kita perkembangkan, tetapi sebelum perkembangkan kepada jurnal, artikel ataupun buku, kita boleh rangka-rangkakan pemikiran itu dalam bentuk artikel popular insya-Allah dan boleh dipublishkan. Kita boleh ujilah ya pasarannya bagaimana. Ada tak orang komen ataupun tidak, apa salah ataupun tidak pemikiran kita itu ya. Jadi ini kira macam nak test the market lah. Kita nak uji pasaran idea kita itu bagaimana ya. Itu penting yang pertama. Jadi bukan fikir pasal markah saja, pasal KPI ni, tapi bagaimana kita nak latih supaya akal kita, mental kita
selalu berfikir tetapi dengan panduan spiritual kita, insya-Allah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak ketengahkan apa yang kita fikirkan tadi, idea-idea baru terutamanya secara mudah, supaya mudah difahami oleh masyarakat umum. Sebab artikel popular ni biasanya orang baca santai-santai. Dan kalau bandingkan dengan artikel akademik, yang baca santai-santai itu lebih ramai ya daripada pembaca-pembaca yang serius. Tambah lagi kalau artikel akademik, kalau kena berbayar lagi lah ya, orang biasa tak akan baca kecuali dia buat research ataupun dia nak tulis tesis ataupun dia nak tulis artikel, barulah dia baca. Tapi kalau artikel popular ni, siapa-siapa pun boleh baca dengan mudah. Dan dengan itu, idea kita. Sebab dalam artikel popular bila kita tulis, mesti tahu ya, kena ada idea yang kita nak sampaikan. Bukan setakat menulis begitu saja ya, tapi ada idea, ada benda yang kita nak perjuangkan. Jadi artikel popular itu lebih mudah diserapkan kepada masyarakat secara santai. Jadi bila itu santai. Mungkin sekali tak, dua kali tak, tapi kalau acap, insya-Allah maka masyarakat akan terserap dan mungkin insya-Allah kalau disambutlah, katalah kalau saya menulis satu artikel popular, kemudian kemudian ada kawan lain pula menulis, Dr. Skena pula tulis balas artikel saya, mungkin setuju, mungkin tak setuju. Kemudian Dr. Azrin masuk campur pula, tulis lagi. Jadi dia merancakkan dan idea itu menjadi lebih popular. Saya masih ingat masa saya muda-muda baru balik jadi pensyarah, dalam Dewan Masyarakat ada kolom oleh Profesor Ulum. Masa itu dia belum Profesor Ulum ya. Profesor Datuk Samsul Amri Baharudin. Jadi dia ada kolom, dia menulis satu artikel. Saya masih ingat lagi artikel tu dia tulis berkenaan dengan bagaimana kaki tangan kerajaan, pejabat-pejabat kerajaan tak berapa nak layan kalau sekiranya penyelidik tempatan, penyelidik Malaysia yang pergi nak buat penyelidikan. Tapi kalau orang putih datang, kalau orang luar datang, mereka menyambut dengan segala terbuka, memberi segala maklumat. Jadi saya pun tulis satu artikel balas kepada itu. Saya kata, apa beza kalau sekiranya kaki tangan kerajaan memberikan fakta kepada orang luar, ya, dan juga memberi fakta ataupun tidak memberi fakta kepada orang tempatan, sarjana tempatan, kalau sekiranya ideologi mereka itu sama. Orang luar, ideologi barat, orang tempatan, penyelidik tempatan juga mempunyai idea ataupun ideologi yang sama dengan barat, jadi tidak ada manfaat apapun. Tidak ada manfaat apapun. Tapi apa yang jadi ya? Apa yang jadi? Profesor Samsul Amri, dia menulis surat kepada saya. Jadi masa itu tak ada lah WhatsApp, tak ada macam kita sekarang ni kan, kena tulis surat. Dia tulis surat kepada saya, dia kata, Syukri, teruskan berbahas dengan saya. Sebab sekarang ini di Malaysia, polemik intelektual sudah habis, sudah mati. Mari kita hidupkan balik polemik intelektual. Jadi, tulis, saya akan tulis lagi, dan begitulah seterusnya. Saya ikut nasihat dia itu, hingga akhirnya adalah beberapa siri perbahasan kami. Walaupun ideologi kami tak sama, tapi dia menggalakkan balik. Jadi ada perjuangan untuk menghidupkan balik intellectual polemics dalam kalangan orang-orang intelektual pada ketika itu. Jadi ya, so begitulah. Dan ini ada kena-mengena dengan tujuan alasan kita yang ketiga. Alasan kita yang ketiga ialah kita nak bina public opinion. Jadi kalau macam Istiaf, kita duk kata bahawa Istiaf ni mempunyai pemikiran yang baru, yang agak berbeza, yang agak unik, ada niche-nya berbanding dengan orang lain. Kita melangkah satu ke depan. Tapi kalau kita tak tulis, dia tak ada apa pun. Malah kalau kita tulis artikel jurnal, kalau tidak ada rasa perjuangan nak sampai ke pemikiran kita, maka itu tidak ada makna juga. Tambah lagi kita tak tulis secara mudah untuk masyarakat faham dan kita boleh binakan public opinion. Jadi sia-sialah kita. Jadi kita kena melakukan, kena tulis supaya kita boleh membina satu public opinion
mengikut pemikiran kita, mengikut pemikiran kita. Dan kalau kita perhatikan, ini banyak dilakukan oleh para sarjana yang hebat-hebat. Jangan sangka ya, jangan sangka siapa yang tulis artikel popular ni, oh ini orang tak hebat lah, dia tak layak tulis artikel akademik. Jadi tulislah mudah-mudah dalam surat khabar, dalam majalah. Ya, mungkin orang berfikir begitu ya, sebab itu markah kita. Tak, kalau kita buat kajian, betul-betul, kita nampak bahawa orang yang hebat-hebat menulis dalam surat khabar, menulis dalam majalah. Sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Kita tengok ya, kalau dalam surat khabar di luar negara ya, surat khabar yang primary surat khabar ya, yang mainstream surat khabar yang hebat-hebat, yang bukan senang nak publish, kita tengok para intelektual menulis pelbagai idea di situ. Kalau kita tengok di Malaysia pun begitu ya, antara intelektual sarjana yang agak terkenal, Profesor Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak misalnya, yang sekarang menjadi Rektor UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dulu menjadi Vice Chancellor kita. Dia dah jadi kolumnis, ya. Dia ada kolum dalam Newsweek Times, dan sekarang ni saya nampak dalam Utusan Malaysia juga ada kolum dia. Dia dah menulis selama 23 tahun lebih tanpa berhenti. Dan kalau kita tengok tulisan-tulisan dia itu, ada perjuangan dia untuk membina public opinion, pendapat umum berkenaan dengan perkara-perkara dalam bidang dia ataupun perkara-perkara yang menjadi concern terhadap dia. Apa dia ya, kalau kita tengok, antaranya ialah dia tekankan kepada sustainability, kepada kelestarian, kemampanan, tulisan dia itu, kepada kesejahteraan, konsep sejahtera. Kemudian dia tulis university ranking, dia cuba membina public opinion supaya tidak terima public ranking yang ada sekarang. Dia agak tak suka kepada public ranking ya. Itu agak menarik juga ya. Jarang-jarang naik chancellor atau rektor di Malaysia ini yang berani untuk mengungkapkan pendapat bahawa university ranking itu ialah satu perkara yang tidak baik, malah satu perkara yang diistilahkan sebagai penipuan kepada universiti-universiti di negara-negara dunia ketiga. Dia kemukakan perkara itu dan saya yakin dia pasti ada pengikut-pengikutnya. Kalaupun tidak di luar universiti dia, mungkin dalam universiti dia ada pengikutnya. Dia juga kemukakan perjuangan dia pasal insanivity. Dia nak humanize. Sebab dia kata universiti ini tak boleh jadi robot. Kita kena memanusiakan universiti ini. Itu dia guna istilah insanivity. Ataupun juga dia juga menulis dalam bahasa Inggerisnya dipanggil humanivity. Ataupun sekarang ni nampak ada banyak juga dia tulis dengan community, communal university. Jadi universiti ini untuk masyarakat. Sebab tu masa dia di USM dulu dia kemukakan universiti untuk dia panggil bottom billion. Sebab kebanyakan universiti ini dia serve the elites yang sedikit di atas orang kaya-kaya. Tapi yang miskin ini yang billions yang menjadi masyarakat itu tidak diambil kira. Jadi dia perkenalkan apa yang dipanggil kepada community dia untuk serve, untuk memberi khidmat kepada bottom billion, orang-orang yang di bawah. Dan begitulah sebagainya. Agak menarik tulisan-tulisan dia. Dan sampai sekarang dia terus menulis. Dan pastinya berbezalah tulisan dia berbanding dengan tulisan orang-orang biasa. Ya, sebab tulisan dia tu lebih analytical. Jadi kalau warga Istiaf mau menulis, jangan tulis Islam itu syumul, tulis Islam itu cantik, begitu saja kan. Jadi dia diulang-ulang benda-benda yang ni. Cuba tulis secara kritikal, secara rasional, secara profesional, membawa idea baru. Jadi kalau setakat menulis benda-benda yang biasa macam orang lain tulis, itu tidak membina public opinion. Jadi kita kena ada apa yang kita nak perjuangkan. Misalnya Dr. Skenah nak perjuangkan green halal kan? Green halal. Berapa banyak artikel popular yang Dr. Skenah publish berkenaan dengan green halal. Ataupun bila dah habis projek berkenaan green halal, dah tulis 1-2 artikel akademik, dah habis dah, mati dah idea. Setakat mana perjuangan green halal itu berterusan? Tak sustainable kan? Jadi green halal itu
kalau boleh dijadikan pemikiran Islam, bagaimana setakat mana Datuk Sukiana menyerapkan idea itu, memahamkan kawan-kawan kita di ISTEF. Sebab itu saya cadangkan supaya di ISTEF itu kena sentiasa ada research discourse, ya, perbincangan wacana penyelidikan. Datuk Sukiana buat penyelidikan, bentangkan supaya kita boleh terima dan kita boleh mengatakan bahawa oh ini bagus, ini pemikiran ISTEF, kita boleh terima ini sebagai pemikiran ISTEF. Datuk Azrin Hamizah buat penyelidikan pula berkenaan dengan Islamic hospitality ke apa semua. Kita bincang, kita rasa oh ini bagus, ataupun kita mana yang tak bagus kita tambah dan kita improvekan, kita sampai kepada satu konsensus mengatakan oh ini adalah pemikiran ISTEF. So perkembangkan. Tulislah artikel popular. Dan begitulah seterusnya, ya. Tapi kalau sekiranya seorang buat kajian, lepas tu hilang gitu, kita pun tak tahu apa findings dia, ya. Tak ada, ya. Tidak ada research. Jadi sebaiknya ada research discourse, bentangkan dapatan, kita bincang sama ada ini betul ataupun tidak, boleh diterima ataupun tidak, dan akhirnya kita buat keputusan. Ini adalah pemikiran ISTEF yang baru. Kita pakai tulis pun dah kita faham bahawa ditulis sikit, dan dalam artikel yang mudah, artikel popular yang mudah, kan. Jadi barulah pemikiran kita berkembang, barulah kita dapat membina public opinion, gitu, ya. Jadi sangat penting. Saya paksa Datuk Sukiana, saya paksa Datuk Syukri, saya paksa Datuk Zahari tulis setiap bulan kepada Dewan Ekonomi. Sehingga alhamdulillah orang kenal pada ketika itu. Oh, siapa ya Dr. Fazlah? Masa itu tak ada doktor pun lagi. Siapa Fazlah Azni Ahmad, ya? Siapa Muhammad Syukri Hanafi, ya? Jadi alhamdulillah pada ketika itu idea kita. Dan saya rasa ada satu tu ada satu saya jadi kolumnis, ya, menulis dalam Millennia ke. So nanti kita ceritalah, kalau ada soalan itu kita cerita kemudian nanti, insya-Allah. Baik. So itu Tan Sri Profesor Datuk Zulkifli Abdul Razak. Ada seorang lagi yang agak terkenal bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia, ya, Dr. Chandra Muzaffar. Bekas profesor, dulu dia mengajar di Social Science di USM, kemudian dia pergi ke Kuala Lumpur. Dia dulu adalah Presiden Aliran, kemudian dia bina satu pertubuhan lain yang dinamanya Trust, ya. Jadi dia cuba membina public opinion berkenaan dengan keadilan. Dia perjuangkan keadilan. Dia menganalisa politik domestik dan juga antarabangsa, terutamanya penindasan yang dilakukan oleh negara-negara dunia pertama ke atas negara dunia ketiga. Dia perjuangkan itu. Sama ada kita setuju ataupun tidak dengan idea mereka ini, tak kisah. Tapi kita nampak bagaimana dia berusaha untuk menulis, ya, untuk menulis ini. Dan saya ingat ada artikel dia yang agak menarik. Antara pemikiran dia yang agak menarik dan juga menjadi kontroversi ialah one God many path. Satu Tuhan tapi banyak jalan untuk sampai kepada Tuhan. Tapi paling tidak dia menggunakan penulisan itu. Kalau sekarang ni, kalau kita tengok pula, ada seorang lagi cendekiawan. Dulu dia attached dengan Sampris dan sekarang jadi CPR, Center for Policy Research dekat USM. Dan sekarang ini dia berkhidmat di ISTEC, di Islamic University di ISTEC, Profesor Datuk Ahmad Murad Marikan. Dia juga sangat rajin menulis. Memang dia dulu orang media, kemudian dia menulis dalam banyak surat khabar. Sekarang ini dia cuba membina public opinion, terutamanya berkenaan dengan sejarah Pulau Pinang dan sejarah Kedah. Dia antara orang yang agak vokal mengatakan bahawa Pulau Pinang ini tidak diteroka oleh Francis Light. Begitu juga dengan Kedah itu, ya. Kedah itu adalah kepunyaan Pulau Pinang ini adalah kepunyaan Kedah, dan begitulah seterusnya itu. Jadi dia banyak menulis tentang perkara ini, banyak buat research, dan dia cuba membina public opinion, dan dengan itu
ya pasti sekali ada sebahagian masyarakat yang cuba mula berminat untuk melihat balik sejarah Pulau Pinang, untuk melihat balik sejarah Kedah. Dan barangkali saya tak tahu setakat mana pengaruh Datuk Ahmad Murad Marikan ini ke atas Kerajaan Negeri Kedah, hingga Kerajaan Negeri Kedah menyebutkan balik tentang asal-usul Pulau Pinang dan juga hubungannya dengan negeri Kedah. So, paling tidak adalah orang yang mengikuti, ya. Seorang lagi yang dekat dengan kita sekarang ini yang saya duduk observe tengok ialah Dr. Azmin Arifin. Orang muda lagi, tapi dia kata dia nak pencen dah. Dr. Azmin Arifin ini ialah seorang sejarah, dan sekarang dia diiktiraf oleh orang-orang yang berminat dengan dia sebagai pakar sejarah. Dia ni pensyarah di PPIK, ya, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Dia cuba membina public opinion, tapi dia tak tulis artikel popular, dia tulis dalam Facebook. Facebook pun dikira sebagai salah satu medium media massa yang popular yang boleh dibaca dengan santai, kan. Dia menulis banyak, dia menulis itu. Dia cuba mendefinisikan semula arti sebenar feudalisme dan nasionalisme. Dan dia cuba melihat balik, membawa balik untuk kita berfikir, benarkah raja-raja dulu jahat? Ya, macam Raja Mahmud Makat di Julang, macam-macam lagi lah cerita-cerita dulu, kan. Sejarah-sejarah dulu itu. Dia cuba bawa balik, dan daripada kajian dia mengatakan bahawa cerita-cerita itu semua tak benar. Sebab dia ditulis oleh orang-orang barat, oleh orientalis, dan sebagainya adalah memang terlibat dalam pentadbiran penjajah. Jadi mereka adalah penjajah, mereka menulis sejarah Malaysia, sejarah Raja-Raja Malaysia daripada perspektif dan juga pemikiran mereka. Jadi Dr. Azmi ini cuba untuk bawa kembali, ya, untuk memperkenalkan satu gari pensejarahan yang baru mengikut kacamata orang tempatan sendiri. Untuk tempatan orang tempatan sendiri. Jadi dia mulalah, dan dia cukup sensitif kalau sekiranya orang bukan sejarah menulis tentang sejarah. Sebab bagi dia biasanya orang bukan sejarah, orang bukan sejarawan, tapi menulis tentang sejarah, dia tidak mengikut tata budaya, ataupun dia panggil kita panggil syarat-syarat kriteria seorang sejarah. Rupanya pengajian sejarah ni dia ada kriteria-kriteria dia. Dan nak jadi sejarawan ni dia ada latihan-latihan dia lah. Jadi dia cukup sensitif tentang perkara itu. Dan kalau siapa nak minat tengok bagaimana dia membina public opinion tentang perkara-perkara tersebut, dalam Facebook dia selalu ada dia tulis. Dan dia tulis tu kadang-kadang panjang-panjang juga, tapi agak menarik. Dia tulis dalam bahasa yang santai, bahasa yang mudah, tapi isu yang dibawa itu adalah sangat interesting. Isu yang sangat interesting. Dan oleh kerana itu, bila buku dia terbit, buku dia cukup laku. Cukup laku. Sebab dia ada pengikut. So itulah. Macam kita jugalah, kalau idea kita telah orang ikuti, kita pun ramai pengikut dah. Bila buku kita terbit, ramailah. Saya diberitahu ada macam selebriti, kan. Dia dah popular dah ada pengikut berjuta-juta dah. Bila dia buat satu produk, ya, wah, Masya Allah, ramai disambut. Jadi peminat dia beli. Jadi orang intelektual pun begitu. Kalau kita sentiasa membina public opinion, kalau ada buku kita terbit, artikel kita keluar, maka ramailah peminat-peminat kita akan membacanya, dan dengan itu terbinalah lagi. Dan malah kalau yang paling dekat lagi dengan kita ialah Center for Policy Research, yang dulu Sampris, kan, di sebelah kita, jiran kita, biasa. Mereka cuba membina public opinion tentang dasar-dasar negara. Melalui apa, ya? Mereka ada kolom dalam New Straits Times. Saya tak tahu bagaimana mereka mendapat kolom itu, tetapi saya rasa kolom itu bermula ketika Profesor Datuk Ahmad Murad Marikan tu berkhidmat di CPR. Mungkin kerana dia rapat dengan media dan sebagainya, saya tak pasti. Tetapi paling tidak, kita tengok Dr. Azim Farouk menulis, ya, dan kadang-kadang ada orang lain juga menulis, menyampaikan idea-idea Center for Policy Research itu. Kalau jauh lagi kita pergi seberang kepada Indonesia, misalnya, kawan kita, alumni kita, Dr. Warjio, cuba membina public opinion daripada Universitas Sumatera Utara itu,
Dia membanyak tentang politik semasa di Indonesia dengan mengkritik, menulis dalam bentuk yang santai dan juga dalam bentuk popular. Dan dia kalau tak silap dia 7 tahun menjadi kolumnis dalam Waspada. Waspada ini salah satu surat khabar yang agak penting di Medan. Dan dia menulis itu dan alhamdulillah dengan itu opiniannya diterima dan dia dijemput mengata-kata tempat dan dia menjadi popular hingga akhirnya dia berhenti sebab dia tak larat setiap minggu dia kena tulis. Dan tapi sekarang kalau dia menulis, insya-Allah Waspada akan terbitkan. Dan begitulah juga dia menulis di surat khabar mainstream di Jakarta juga. Jadi Dr. Wadio akhirnya dia dikenali ramai dan opiniannya sama ada disetujui atau tak setuju itu terpulang. Tapi paling tidak bermula daripada artikel popular, dia membina public opinion dan dia menulis buku juga. Dan dia juga menerima jemputan daripada seluruh Indonesia untuk memberikan ini. Jadi kalau kita balik ke ISTEF, agak-agak di ISTEF siapa yang sentiasa menulis artikel-artikel popular. Ya, kalau kita tengok insya-Allah Profesor Madya Dr. Muhammad Syukri Hanafi banyak menulis, dia jadi kolumnis entah berapa tahun Dewan Tamadun kan. Dan surat khabar juga dia terus menulis. Dan begitu juga diikuti oleh Dr. Muhammad Syakir Muhammad Rosli. Dia juga menulis, menyampaikan kritik-kritik dia. Dan Dr. Syakir ni agak menarik. Kadang-kadang dia tulis dalam Facebook dia, surat khabar petik daripada Facebook dia untuk diterbitkan dalam. Jadi maknanya itu telah dalam surat khabar kan. Maknanya itu pemikirannya itu telah menjadi perhatian surat khabar. Telah menjadi perhatian saya sehingga diambil daripada Facebook ini. Dia macam sekarang lah, kalau Facebook Perdana Menteri kan. Wartawan mesti sentiasa setiap hari, setiap saat melihat apa yang Perdana Menteri tulis. Begitu juga Datuk Mahathir ataupun orang-orang penting, dia mesti tengok. Ini nampaknya ada wartawan yang mengikuti tulisan Dr. Syakir di Facebook dan mana-mana idea yang dirasakan menarik, dia ambil, dia petik dan ditulis balik di dalam. Jadi artinya ISTEF melalui Dr. Syukri dan juga Dr. Syakir ini dah membentuk public opinion. Public opinion itu insya-Allah. Dah mula dah. Orang lain ada juga tulis, tapi tulis sekali tenggelam, setahun pula ada keluar lagi sekata. Mungkin sibuk sangat ke orang, sibuk sangat sibuk dengan kerja-kerja. Tapi cubalah tulis. Sebab kalau kita dah biasa menulis, kadang-kadang sambil-sambil tengok TV, kita tulis-tulis dalam notes di handphone pun, kemudian kita perkemaskan dalam masa sejam, insya-Allah boleh siap satu artikel. Sebab artikel popular ni kalau dalam surat khabar dia perlukan hanya 600 perkataan saja. 600 pertajaan. Kalau kita pergi 700, 800 itu insya-Allah boleh juga. Dan itu boleh jadi semuka surat penuh. Insya-Allah kita tengok gambar sikit. Ya. So itulah kalau boleh ni. Tapi kalau kita tengok ya, mereka yang menulis untuk membina public opinion ini, dia menulis dalam artikel popular atas dasar perjuangan. Bukan dasar main-main saja ya, atas dasar perjuangan. Memperjuangkan pemikiran mereka masing-masing. Sehingga terbina public opinion dalam kalangan masyarakat. Walaupun lambat, tapi paling tidak mereka dah ada pengaruh. Ada pengaruh, ada pengikut mereka. Dan ada orang yang ikut dan menerima apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka fikirkan itu. Jadi bukan menulis main-main. Kalau dulu-dulu masa saya belajar, dulu saya menulis juga. Misalnya saya menulis apa yang berlaku di kampus misalnya. Tulis ada konsert kat kampus, maka kita tulislah. Masa tu dibayar. Kalau ada 2 garis itu, 2 pendek tu bayarlah RM35. Tapi hujung minggu kita tulis sikit. Boleh sampailah kalau panjang artikel sekata RM50 gitu. Tapi sekarang dia tak bayar dah, tak bayar. Kecuali Dewan Bahasa dan Pustaka dia masih bayar kan. Jadi ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Tapi di hujung-hujung pengajian saya itu dah mula ada menulis untuk berjuang. Misalnya salah satu artikel saya yang agak kontroversinya ialah pasal buruh kanak-kanak di kampung saya. Dan juga itu mendapat perhatian daripada dekan dan juga pensyarah di social science pada ketika itu, sehingga akhirnya mereka
mengambil saya jadi pensyarah. Kerana saya rasa itu salah satu sebab lah. Kerana menulis dan ada nilai perjuangan dalam itu. Untuk memperjuangkan buruh kanak-kanak. Untuk memperjuangkan orang-orang miskin. Kemudian bila saya belajar di luar negara, saya menulis berkenaan dengan gay dan dengan homoseksual. Ini untuk menentang supaya tidak merebak ke Malaysia. Jadi terbitlah dalam Mingguan Malaysia, saya masih ingat lagi. Tapi bahayanya apa? Lepas itu saya menerima banyak surat daripada pondan-pondan dari Malaysia untuk minta saya perkenalkan mereka kepada pondan-pondan di UK pada ketika itu. Saya pun terkejut, saya mana kenal ya orang-orang homoseksual di UK pada ketika itu. Jadi itu agak menarik sebab dia membina public opinion dan orang baca, dan itu oleh demikian siapa yang berminat dia akan hubungi kita, insya-Allah. Jadi kalau kita pun sama, bila kita menulis, membina public opinion atas dasar memperjuangkan pemikiran kita dan pasti sekali memperjuangkan Islam, insya-Allah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita nak lahirkan apa yang kita panggil sebagai people's intellectual atau public intellectual, iaitu sarjana ataupun cendekiawan ataupun ilmuwan yang dimiliki oleh rakyat. Caranya macam mana? Caranya dengan berinteraksi dengan masyarakat umum ini melalui penyampaian idea-idea kita yang mudah di media massa. Jadi pengalaman saya agak menarik juga ya. Bila saya tulis artikel popular, saya masuk dalam TikTok ke, dalam video ke apa semua. Saya tengok saya punya TikTok yang bila kita tengok profil mereka tu, yang pertama ramai yang saya tak kenal. Tapi yang keduanya pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kalau kita kata penulisan popular ni hanya untuk satu kumpulan masyarakat, tak. Sebab bila saya tengok dia punya profil itu macam-macam. Ada yang dari kalangan agama, ada kalangan daripada NGO, ada daripada kalangan orang politik, ada kalangan daripada intelektual, macam-macam. Jadi artinya begitu kita berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat umum. Dalam pelbagai masyarakat umum. Dulu-dulu apabila saya nak terlibat dengan media sosial ini, anak saya tak ajar, saya tak mau ajar. Dia tak mau ajar. Saya cuba belajar, dia tak mau ajar. Mereka tak mau ajar kerana dia takut saya dikecam. Sebab kan dalam biasa tu kan, kita tengok kan bila silap cakap sikit kan orang kecam macam-macam kan. Ada orang maki, orang sebut perkataan-perkataan yang tak senonoh dan sebagainya. Tapi alhamdulillah rupanya apabila kita menyampaikan idea kita secara rasional, secara seimbang, ya, secara adil, maka setakat ni alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya tak pernah pun ada kecaman daripada orang. Yang tak setuju ada, tapi itu apabila saya menulis berkenaan dengan adalah sedikit sokongan beberapa puluh orang profesor yang sokong siapa nak jadi Perdana Menteri dulu kan. Jadi ada dalam kalangan mereka seorang ya pun. Dan itu pun dia bukan kecam. Dia memberikan pendapat dia. So sebenarnya jangan takut kepada kecaman. Tapi kalau kita kata benda yang pelik-pelik ya, kita timbulkan isu kontroversi misalnya ya, ahli Ashabul Kahfi itu Kristian misalnya. Oh itu ramailah kan. Ramailah orang yang trigger untuk kecam dan sebagainya itu. Jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan perkara yang intelektual, yang rasional, tapi secara adil, dan insya-Allah kita boleh berbeza pendapat, tetapi mereka tak akan kecam kita. Insya-Allah ya. Alright, itu yang keempat, supaya kita ini menjadi milik masyarakat. Jadi milik masyarakat ini tidak semestinya kita turun kepada masyarakat. Itu pun kita lakukan kan. Misalnya kita buat masak at Sungai Nibun dan sebagainya, itu boleh dilakukan juga untuk menjadi milik masyarakat. Tapi melalui penulisan popular ni kita juga boleh menjadi milik masyarakat, insya-Allah. Kerana kita berkongsi idea kita, berinteraksi melalui idea-idea yang kita ada, insya-Allah. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, kita nak ketengahkan istiaf ke tengah masyarakat. Nak ketengahkan istiaf ni ke tengah masyarakat. Sebab kalau kita duduk Pulau Pinang saja ya, duduk dekat bukit yang belakang Datuk Skenah tu saja kan, nak buat ada gambar tu saja kan. Siapa nak tahu kita?
Habis-habis orang yang tahu orang naik bas kan, ada bas universiti yang selalu pusing, dia lalu nampak, oh ini ISTEF. Dia tak tahu apa pemikiran ISTEF, apa ISTEF buat, dia tak tahu. Apatah lagi kalau di luar daripada Pulau Pinang, di luar daripada USM, tak ada orang yang tahu. Jadi kita kena ketengahkan ISTEF ni ke tengah masyarakat supaya orang sedar bahawa oh di Pulau Pinang ada ISTEF, wujud ISTEF. Oh di Pulau Pinang ni ada satu kumpulan yang aliran pemikirannya begini, begini, begini. Oh di Pulau Pinang itu, di SM itu ada satu kumpulan yang bernaung di bawah ISTEF yang mempunyai kekuatan analytical yang begini-begini, yang mempunyai perkhususan yang unik yang begini-begini. Jadi orang tahu. Sebab itu apabila kita menulis, jangan lupa tulis Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF Universiti Sains Malaysia di bawah nama kita. Di bawah nama kita ya. Dulu saya selalu tegur juga Datuk Syakir. Sebab bila dia menulis dia banyak jawatan. Dia tulis Suruhanjaya Majlis Dewan Majlis apa yang dakwah Malaysia itu semua kan. Jadi dia kata bukan dia ini sebab oleh kerana wartawan itu kenal dia sebagai Suruhanjaya Dewan Dakwah Malaysia itu atau Majlis Dakwah Malaysia itu, maka ditulis begitu ya. Tapi saya bagi tahu kita tulis siap-siap bila kita tulis artikel tu di bawah itu kita adalah daripada ISTEF. Tulis nama ISTEF di situ. Baru orang tahu. Sekarang alhamdulillah sekali dua aja Dr. Syakir terlupa tulis ISTEF, tapi sekarang nampaknya alhamdulillah malah ditambah lagi, Dr. Syakir tambah lagi pensyarah ekonomi politik. Pensyarah ekonomi politik. Jadi bukan tonjolkan saja bukan tonjolkan saja ISTEF, tetapi juga tonjolkan apa yang ada di ISTEF itu ya, ekonomi politik yang menjadi kepakaran Dr. Syakir. Jadi walaupun benda sikit saja di bawah nama kita kan, tapi orang akan baca, orang akan tengok dan orang akan tahu nanti insya-Allah. Jadi itu juga satu perjuangan untuk apa ni? Untuk membawa ISTEF ke arus perdana. Membawa ISTEF ke mainstream punya masyarakat. Membawa ISTEF kepada mainstream punya institusi-institusi akademik insya-Allah. Jadi sangat penting itu ya. Kemudian akhir sekali, ya tentulah dengan penulisan itu akan tertonjol personality seseorang itu ya. Akan tertonjol pengkhususan seseorang itu. Akan tertonjol pemikiran seseorang itu ya. Jadi kalau warga ISTEF menulis nanti, ya bila tulis popular itu antaranya ialah untuk menonjolkan personality warga ISTEF, untuk menonjolkan pengkhususan warga ISTEF, untuk menonjolkan pemikiran warga ISTEF secara peribadi. Secara peribadi. Jadi maka dengan itu nanti insya-Allah akan wujud afiliasi nama kita dengan pengkhususan kita. Nama kita dengan pengkhususan kita. Misalnya kata kalau Datuk Skina selalu menulis dengan pengurusan institusi ataupun dengan Green Halal, maka orang akan affiliate kan, akan hubungkan nama Datuk Skina itu dengan Green Halal. Misalnya contoh kata orang tanya, orang tengok kalau kita cakap tentang green, cakap tentang halal ni siapa ya? Orang tengok, di USM, di ISTEF ada Sukainah, Dr. Sukainah. Kalau orang bercakap berkenaan dengan pengurusan institusi pembangunan Islam, ada Dr. Sukainah. Ataupun bila orang bercakap tentang Dr. Sukainah, orang nampak pengurusan institusi. Ya, bila orang cakap pasal Dr. Azrin, orang nampak Islamic Hospitality. Orang nampak Muslim Friendly Hotel misalnya ya. Orang nampak Islamic Service Management. Bila orang tanya, kalau kita nak cari orang Islamic Service Management mana ya? Orang nampak Dr. Azrin. Jadi afiliasi itu cukup penting. Saya perhatikan bahawa sekarang ini afiliasi tak berapa nak ada lah. Sebab tak tahulah, takut pensyarah-pensyarah muda sekarang ini dia telah terkejarkan dengan KPI, jadi terlupa nak banner afiliasi itu dengan pengkhususan dan kepakaran ya, sampai akhirnya dia jadi gitu je. Tapi kalau kita tengok orang dulu-dulu, hebat. Ada seorang kawan saya, nama dia Yusof. Tapi kami panggil Yusof Buddha. Terkejut juga mula-mula saya kenal dia, Yusof Buddha, apa pasal? Rupanya dia punya pengkhususan pengkajian dia kalau tak silap dia sosiologi, antropologi kot.
ialah berkenaan dengan Buddha. Oleh kerana dia punya pakarnya dalam Buddha itu, orang gelarkan dia Yusuf Buddha. Bila bercakap dengan Buddha dalam kalangan orang Islam, sampai kita nak ambil pendapat, Yusuf dah. Gitu ya. Ada pula setengahnya itu dia pakar dalam Jepun. Jadi diberi nama Jepun. Nama dia disebut Jepun. Kenapa? Dia pakar dalam Jepun. Dan begitulah seterusnya. Kalau saya ni, Syukri mana? Syukri ISDEF. Jadi dia tak ini dengan kepakaran dengan institusi. Tak apalah, paling tidak ada hubungan. Bila orang kaji lagi tak ISDEF, adalah benda-benda dalam ISDEF tu kan. Bila orang sebut ISDEF, orang nampak saya. Jadi di hujung-hujung saya nak pencen itu, ada kawan-kawan nasihatkan, Syukri, hapuskan imej Syukri di ISDEF. Sebab nampak saya aja di ISDEF, dia orang nampak kan. Jadi dia orang suruh saya low profile sikit. Jangan tonjolkan pensyarah-pensyarah baru. Jadi itu juga kita ada trademark lah, kena ada trademark. Pensyarah ISDEF, warga ISDEF ni saya rasa masing-masing kena tanya diri masing-masing ya. Gelaran apa yang nak diberikan? Dr. Skena nak apa? Pengurusan institusi ke? Green halal ke? Apa lagi yang dikaji? Ya, dan apa-apa juga lah. Dan setiap orang, Dr. Azrin Hamizah, apa dia? Dr. Azrin Ibrahim, apa dia yang kalau kita nak attach kan, nak affiliate kan dengan bidang. Dr. Syahid, apa dia? Dengan siapa lagi ya? Dr. Syahid mungkin kaedah pendidikan mencegah Islam. Tapi kalau orang baca, dia pun tulis macam-macam juga. Macam-macam benda yang ronjok-ronjok juga kan ditulis. Macam mana nak ini kan. Dr. Syukri misalnya tasawur Islam. Dr. Syakir, ekonomi politik Islam. Dan begitu ya, kena affiliate kan. Itu ya. Supaya ada afiliasi nama dengan kekhususan kita. Kemudian dengan itu insya-Allah, bila tertunjuk personality, kekhususan dan juga pemikiran itu, maka dengan sendirinya kita dikenali insya-Allah. Dan kalau kita akhlak baik, kita menjadi orang yang dikenali tetapi tawaduk, tetapi berakhlak, insya-Allah mereka akan segan kepada kita, mereka akan hormat kepada kita, masyarakat akan hormat kepada kita. Tapi kalau kita dikenali, ya kita masyhur, tapi kita ini tak berakhlak, kita bangga dengan diri kita, kita takabur, seolah-olah kita saja yang ada ilmu, orang lain tak ada ilmu, itu akan dibenci oleh masyarakat. Jadi warga ISDEF kena ingat ya, biar dikenali, ya, biar menjadi masyhur, tetapi mesti tetap menjadi orang yang berakhlak, orang yang tawaduk, orang yang tidak sombong dengan masyarakat. InsyaAllah ya. Dan akhir sekali dengan tertunjuknya personality, pekhususan dan pemikiran itu, maka terbinalah jaringan dengan orang-orang lain. Dan itu memberi manfaat kepada ISDEF dan juga kepada Islam. Dan daripada pengalaman kita, begitu orang kenal kita, walaupun kita tak kenal, tapi mereka hubungi kita untuk membuat jaringan. InsyaAllah kan. Itu pengalaman kita dah banyak itu kan. Jadi dengan itu insyaAllah, maka jaringan kita akan menjadi lebih luas, lebih luas insyaAllah. Jadi itulah antara perkara 6 perkara yang saya rasa patut menjadi alasan yang kuat untuk kita semua menulis artikel popular, walaupun artikel popular itu markahnya rendah berbanding dengan artikel jurnal. Malah ada seorang kawan saya, bila dia habis PhD saja, dia bagi tahu kepada saya siap-siap, saya tak mau menulis artikel popular dalam surat khabar ke dalam majalah. Saya tanya kenapa? Itu merupakan perkara yang picisan. Saya nak tumpukan kepada artikel jurnal. So alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, memang sungguh dia tak menulis dalam surat khabar, tetapi dia terkenal kerana menulis banyak artikel jurnal. Jadi tak apalah. Tapi kita rasa kebolehan dia itu agak rugi sikit lah. Kerana untuk artikel popular ni, jadi pemikiran dia itu tak tahu setakat mana menyalur ke bawah kepada masyarakat umum. Alright. So sekian saja. Saya ambil masa lebih kurang sejam kali ini. Panjang juga ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.